العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya akramal akramin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat ahli jemaah rahimakumullah sekalian, alhamdulillah kita panjat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah izinkan saya bersama-sama tuan-tuan puan-puan untuk kita menyambung baki daripada tadabbur surah Ummul Kitab kita, suratul Fatihah. Saya dah sebut pada minggu lepas. Jadi alhamdulillah dapatlah juga niat saya untuk kalau boleh kita hari ini kita habiskan untuk tajuk berkenaan dengan suratul Fatihah. Jadi tuan-tuan, sebenarnya kita dah cover sebanyak, saya rasa mungkin 4-5 pertemuan kita untuk slot tadabbur suratul Fatihah ini. Untuk pertamanya, seingat saya kita dah sentuh berkenaan dengan hikmah dinamakan suratul Fatihah. Ya, kita dah sebut berkenaan dengan hikmah dinamakan ia suratul Fatihah. Jadi saya dah sebut berkenaan dengan kenapa dinamakan dia sebagai suratul Fatihah dan juga nama-nama yang ulama sebut berkenaan dengan suratul Fatihah. Jadi bila namanya banyak kepada sesuatu tersebut menunjukkan tentang kemuliaannya. Kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Jadi kita dah sebut pada pertemuan pertama, hikmah ia dinamakan sebagai suratul Fatihah. Fatihatul kitab, pembukaan kepada kitab suci Al-Quran. Antaranya supaya dibukakan fikiran kepada kita untuk mencari jawapan berkenaan dengan kehidupan kita. Bermulalah daripada awal surah pertama yang disusun di dalam Al-Quran, iaitu suratul Fatihah. Kemudian dalam pertemuan tersebut juga kita dah sebut berkenaan Allah nak utarakan beberapa bentuk persoalan kepada kita. Itu pertemuan pertama berkenaan dengan satu-satu ayat itu, dari mana kita datang, ke mana kita nak pergi, untuk apa kita dijadikan Allah, dan bagaimana cara hidup kita untuk kita sampai kepada redha Allah, untuk kepada kita sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap persoalan yang ditimbulkan itu Allah datangkan dengan jawapan-jawapannya yang terkandung dalam suratul Fatihah. Kemudian dalam pertemuan seterusnya kita dah juga sebut berkenaan dengan kenapa disebut sebagai sab'ul mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Itu dah kita sebutkan. Dan pertemuan-pertemuan yang kemudian kita datangkan 2 pertemuan, pertemuan ketiga, pertemuan keempat, iaitu tajuk berkenaan dengan maqasid surah Fatihah. Ya, tujuan ataupun tema, apa yang disembang, apa yang diutarakan sepanjang 7 ayat suratul Fatihah. Kita dah sebut pada pertemuan yang ketiga ayat 1 sampailah ayat 3. Kemudian minggu lepas kita dah akhirkan sehinggalah kepada perkara yang ke-6, iaitu tujuan ataupun maqasid targhib dan juga tarhib. Targhib dan juga tarhib. Itu maqasid, tujuan, matlamat ataupun tema yang disebut terkandung dalam surah Al-Fatihah. Baik. Jadi kita dah sambung berkenaan dengan 3-4 pertemuan dan alhamdulillah hari ini insya-Allah biiznillah kita akan
pergi kepada beberapa lagi tajuk yang boleh saya simpulkan berkenaan dengan suratul Fatihah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dalam tempoh sejam ini kita cuba habiskan berkenaan dengan sesi akhir, slot akhir berkenaan dengan suratul Fatihah ini. Insya-Allah untuk hari ini, sesi slot hari ini kita akan cover mungkin 2 tajuk lah. 2 tajuk, saya kata tajuk besar berkenaan dengan suratul Fatihah. Berkenaan dengan suratul Fatihah. Adalah 2-3 tajuk, mungkin saya akan rumuskan kepada 2 tajuk besar sahaja berkenaan dengan slot terakhir kita pada hari ini. Baik tuan-tuan puan-puan rahimakumullah sekalian, untuk sesi akhir ini berkenaan dengan suratul Fatihah, saya nak bawa tuan-tuan puan-puan ahli jemaah sekalian, cantiknya, indahnya susunan suratul Fatihah. Ya, cantiknya, indahnya susunan yang Allah atur secara tauqifi ini daripada Allah kepada baginda Nabi, suratul Fatihah ini. Jadi turutan-turutan daripada suratul Fatihah ini, akhirnya ini merupakan antara dialog kita selaku hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tuan-tuan, kalau ikut tajuk besar saya nak sebutkan ini berkenaan dengan cantiknya susunan suratul Fatihah ini, ya. Jadi apa nak kita sebut apa? Indahnya susunan Fatihah. Macam itulah kita kata, indahnya susunan Fatihah ini. Ya, jadi tuan-tuan kita akan tahu sebab apa yang kata susunan Al-Fatihah ini dikata indah. Memanglah ayat suci Al-Quran tu susunannya memanglah dah indah kan. Kita kata, tapi apa yang kita nak katakan indah tu dia letak tang mana? Ya, susunan tu apa yang kita nak belajar di sebalik indahnya susunan suratul Fatihah. Baik. Dia ni, mana ayat suci Al-Quran ini biasa didatang dengan kandungan yang saya sebutkan sebelum ini. Bongkah besar itu big picture yang ada ais tadi. Allah, ibadah dan juga sirat. Iaitu cara hidup kita selaku hamba. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, antara yang disebut indahnya susunan suratul Fatihah ini, apa dia? Ya, yang pertama, setiap kandungan dia ini menunjukkan cara dialog antara Allah dengan hamba dia. Jadi apa dia sebut? Allah respon kepada hamba. Saya buat ayat sendirilah tuan-tuan ya. Kita cara tadabbur ini lagu tu lah. Kita kata macam mana dia cara respon Allah kepada hamba. Ya, cara respon Allah kepada hamba. Indahnya susunan suratul Fatihah ini, cara Allah balas respon kepada hamba, iaitu permintaan kita. Jadi suratul Fatihah ini kandungan dia banyak berkenaan dengan permintaan, dialog. Apa yang kita minta, Allah respon pada kita. Jadi Allah jawab. Ya, jadi Allah jawab kepada setiap permintaan yang kita minta. Apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, ini bila kita dapat Allah respon kepada hamba ini, dia ini kita akan berjumpa kepada segmen yang selepas ini. Ada lagi segmen dia. Apa yang Allah nak sampaikan kepada kita apabila Allah respon kepada setiap permintaan, permohonan kita selaku hamba. Tuan-tuan, apa maksud dia Allah respon kepada hamba ini? Tuan-tuan, bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, kemudian kita mulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi tuan-tuan, bukti yang kita sebut ini, Allah respon kepada hamba ini terkandung dalam salah satu hadis qudsi. Apa yang disebut? Qusimatil Fatihah baini wa baina abdi ila nisfain. Ya, dibahagi suratul Fatihah ini ila baini wa baina abdi, antara aku dengan juga kepada Allah. Jadi dia kata apa? Allah respon pada hamba, dia ada bagi Allah untuk Allah, dan satu lagi untuk hamba,
Hamba. Ni untuk makhluk apa semualah sekali tuan ya. Jadi Allah respon pada hamba. Sebab itu dia kata apa? Allah bagi Fatihah ini kepada dalam satu hadis kursi antara diriku dan juga antara hamba-Ku kepada dua bahagian. Jadi kita akan kumpulkan daripada 7 ayat suratul Fatihah ini kepada dua bahagian nanti. Jadi tuan-tuan, dua bahagian ini kita akan masuk apa dia kepentingan dua bahagian ini. Dan Allah sebut setiap yang kita lafazkan itu ada respon daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tuan-tuan, kalaulah kita tengok pada ayat kita ini, mula daripada sini tuan-tuan, kalau saya boleh tulislah, tak semualah. Kalau suratul Fatihah itu tak semualah saya tulis. Ya tuan-tuan, tetapi responnya kita kata macam itulah. Kalau daripada bismillah, kemudian pertama tu basmalah lah. Pertama tu basmalah, bismillah, bismillah kan? Sambung. Alhamdulillah. 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 Sambung. Ar-Rahman. 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 Sambung. Ar-Rahman. Sambung. Sambung ni maksudnya ayat-ayat dia lah tuan-tuan. Apa kita akan tengok daripada 7 ini, apa dia? Malikiyau. Ayat keempat. Malikiyau. Malikiyau. Midin. 5. Iyaka. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. 6. Ihdinas sira. Ihdinas sira. Siratal, ihdinas siratal mustaqim. 7. Siratal lazi, siratal lazi na'an'am. Okey. Saya tak tulislah sambung terus, ni saya teringkasan saja. Tuan-tuan, bila dia sebut di sini Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah respon terus apa dia kata apa? Hamidani abdi. Hamidani abdi. Saya tak tulis tuan-tuan, hamidani abdi maksudnya apa? Oh, hamba aku sedang puji aku. Hamba aku sedang puji aku. Hamidani abdi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir alam. Hamidani abdi. Jadi Allah sedang direspon daripada permintaan kita. Kita tengah cakap, berdialog dengan Allah. Hamidani abdi. Hamba aku sedang memuji aku. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Begitu juga Allah sebut lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Asna alayya abdi. Tengok tu dia puji aku lagi. Tadi hamidani abdi. Kemudian asna alayya abdi. Di dalam kalimah bahasa Arab tuan-tuan. Jadi respon-respon daripada ayat-ayat awal daripada suratul Fatihah ini cantiknya kerana Allah respon daripada dialog kita ketika mana kita baca suratul Fatihah ini. Hamidani abdi, asna alayya abdi, Ar-Rahmanir Rahim. Jadi bila kita baca satu-satu ayat ni ada respon daripada Allah Subhanahu wa taala. Tengok tu, dia puji aku lagi, dia puji aku lagi, dia puji aku lagi. Tengok Allah respon kita walaupun kita nampak macam ringkas je, biasa saja. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, majjadani abdi. Allah direspon, dia kata apa? Maliki yaumiddin, wahai Tuhan yang menguasai hari pembalasan, hari kiamat, hari akhirat. Tengok tu, hamba aku sedang mengagungkan aku. Dia tahu aku berkuasa kepada dia. Tengok, hamba aku ni mengaku adanya kiamat. Yang berkuasa ketika itu hanyalah aku. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina abdi. Ini antara aku dan juga antara hamba-Ku. Wa li hadza ma sa'ala. Dan ini hamba aku sedang meminta kepada aku. Jadi tuan-tuan, jadi setiap apa yang kita sebut-sebut ini sampailah
permohonan kita minta diberi tunjuk kepada jalan yang lurus. Kita mengakui sebenarnya setiap permintaan kita yang berulang-ulang sebanyak 7 ayat itu, Allah sebenarnya dengar dan terus memberi respon kepada setiap dialog yang kita tuturkan dalam sembahyang ketika membaca suratul Fatihah. Sampailah habis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa li'abdi ma sa'ala. Untuk hamba-Ku apa yang diminta, apa yang mereka minta. Jadi Allah akan beri. Ya, hamba ni dia tahu bila kita ni hamba, kita ni serba kekurangan, kita merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita minta dia beri tunjuk jalan yang lurus, hamba-Ku sedang minta jalan yang baik. Jadi aku mesti bagi jalan dia. Aku mesti beri petunjuk kepada dia. Jadi aku akan beri apa sahaja yang dia minta. Jadi tuan-tuan, bila kita semayang baca suratul Fatihah, jadi kalau kita tahu di sebalik apa yang kita sebut, kita tuturkan itu terkandung ada respon Allah Subhanahu wa taala kepada setiap permintaan yang kita tuturkan tadi. Jadi tuan-tuan, itu rangkuman awal berkenaan dengan setiap apa yang kita tuturkan direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama tuan-tuan. Baik, kita pergi pula kepada perkara yang kedua. Indahnya susunan suratul Fatihah ini. Yang kedua, perkara yang kedua untuk kita singgung pada hari ini. Daripada pertama Allah respon. Ini nak ajar kepada kita antaranya, pen biru pula, pen hitam. Adab berdoa. Adab berdoa untuk mustajab. Ini antaralah tuan-tuan ya. Ini kita ambil tadabbur cara suratul Fatihah. Dia punya cara susun tu macam mana. Jadi adab berdoa untuk mustajab ini kita ambil daripada suratul Fatihah. Perkara kedua, adab berdoa kita untuk mustajabkan doa. Untuk mustajabkan doa. Lepas ni kita akan, tuan-tuan yang bawa Quran, kita akan beliklah Quran nanti. Kita tengok. Saya pun tak ingat susunan tuan-tuan. Susunan, tapi kita akan belik sama-sama. Untuk kita bereaksi dengan memberi reaksi kepada ayat yang kita baca, yang kita dengar. Baik, adab berdoa untuk mustajab. Jadi tuan-tuan, lagu mana tu nak katakan adab berdoa untuk mustajab? Habis yang kita amalkan sebelum ni tak ikut adab ke? Jadi tuan-tuan, kita nak memberi respon kepada surah yang sedang kita bicara ni, suratul Fatihah ini. Jadi adab cara berdoa yang ditunjukkan di dalam suratul Fatihah ini macam mana? Jadi tuan-tuan, padalah ayat yang kita baca ini, tengok. Mula ayat pertama sampailah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. 1 sampai 4 ni adalah puji-pujian kepada Allah. Pujian kepada Allah. Puji-pujian kepada Allah. Tu saya tulis juga tu. Kalau saya tulis numbering je tak takutnya, tapi ayat pangkalnya tu Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim. Sampailah 1 sampai 4 ya. Maksud saya buat itu tuan-tuan 1 sampai 4. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Kan kita kata tadi mula dialog tu Allah respon pada hamba. Rupanya 1 dan ke-4 itu terkandung cara kita puji dulu. Cara kita nak minta pada Allah tu puji-pujian kepada Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Tu cara kita puji dulu tu, nak memulakan permintaan tu. Kemudian masuklah kepada 5 dan 7 itu, barulah kepada permohonan ataupun permintaan. Permohonan. Ya, permohonan kita selaku hamba. Jadi puji-pujian pada 1 sampai 4, masuklah pada 5 hingga yang ke-7, itu bentuk permohonan. 5 sampailah akhir tu, itu bentuk permohonan kita selaku hamba. Jadi tuan-tuan, itu yang disebutkan di situ.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Jadi Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Tengok dia ulang balik tu seperti ayat yang Bismillah. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, yang Maha Mengasihani, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menjadi raja, yang menguasai hari pembalasan. Itu semua kita puji kepada Allah. Sampailah ayat Iyyaka, sampailah siratal lazi, itu bentuk permintaan, permohonan kita selaku hamba. Tuan-tuan, ini kita sembang tadabbur suratul Fatihah. Ini cara susun, cara kita memberi respon tadabbur kita berkenaan dengan suratul Fatihah. Antara ini yang boleh cara kita applykan untuk kita berdoa, antara cara untuk dimakbulkan. Jadi tuan-tuan, tapi cara lain tak boleh ke? Ini kita sedang tadabbur suratul Fatihah. Cara susun dia lagu tu, dia buat macam itu. Jadi yang kita buat, kita baca Bismillah, kita baca Alhamdulillah, tahmid, ada terkandung seperti dalam suratul Fatihah. Mula dengan puji-pujian macam kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam. Ada salawat dia apa semua. Kemudian kita minta kepada permohonan. Jadi selawat tak ada ke dekat sini tuan-tuan? Puji-pujian kepada Allah itulah merangkumi keseluruhannya. Yang kita sebut ini adalah terkandung dalam suratul Fatihah. Jadi ini antara caranya tuan-tuan. Dan kita akan relatekan apa yang disebut pada doa-doa yang dilakukan. Antara yang pernah dimunajatkan oleh Nabi-Nabi lain yang terkandung dalam Al-Quran. Nanti masa tu kita akan tengok belik. Cuba kita baca apa yang terkandung. Ada tak pattern, type of doa, submission of doa tu terkandung seperti dalam suratul Fatihah. Jadi tuan-tuan, bila kita nak minta sesuatu tuan-tuan, biasanya kita mulakan dengan puji-pujian. Jadi kita the submission of doa tu tuan-tuan, cara propose kita, cara proposal kita ni cantiklah pattern dia, surface dia. Kita sembahkan benda yang baik, kita nak mohon banyak benda tu, takkan lekeh je. Macam tu tuan-tuan. Kita hidup tu kalau kita nak propose satu yang baik, kita nak buat minta macam-macam, takkan lekeh je doa kita. Kita nak minta macam-macam, takkan permohonan tu tak bersungguh-sungguh. Takkan kita tak puji dulu. Takkan kita tak sebutkan kebaikan-kebaikan dulu. Ini yang terkandung dalam suratul Fatihah. Wahai Tuhan yang mentadbir seluruh alam. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai Tuhan Raja kepada sekalian makhluk yang menguasai hari pembalasan. Duk kita puji tu je. Dan Allah tahu hamba sedang memuji dia. Barulah disusul dengan permohonan. Kita minta kan. Kita hantar proposal pun depannya ada surat iringan. Mohon yang berbahagia sekian-sekian. Hantar VIP tuan-tuan. Semoga mendapat pertimbangan daripada pihak tuan. Macam-macam proposalnya cantik. Tak boleh typing error. Alignment dia cantik. Semua kita buat. Itu dengan manusia. Ya tuan-tuan, elok je tak boleh ni. Kadang tu tuan-tuan, kalau dia tu dah pergi haji, tak boleh tak tulis nama dia. Haji pun kadang marah. Kan? Dia tu dah pergi haji, tulislah haji. Tengok titik, ada binti, BT ke BINTI. Macam tu punya kita detail, kita jaga. Tengok tuan-tuan, nampak macam, lah benda macam ni. Binti BINTI, BT ke BTE ke dia punya short form tu tuan-tuan. Semua kamu alignment dia tak sama. Ini kenapa ni? Ini space bar dia sampai 2-3 kali enggangnya. Punya macam tu. Tengok dia punya kita punya balutnya je ni dengan chopnya apanya. Ya Allah, cantik surat iringan pun ayatnya. Apa benda yang kita minta tu ayatnya susunannya cantik. Tapi kita bila kita nak minta ni terlebih lagi lah dengan Allah. Bentuk apa? Kita puji dia. Kita puji dia. Jadi kita mula ni dengan berulang-ulang dengan tanda kita sayangkan dia selaku hamba. Kita ni hamba, Allah yang akan memberi segala bentuk nikmat pada kita. Kita mulakan dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kita susul dengan permohonan.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami sembah. Kami nak minta tolong ni ya Allah. Minta tolong apa? Macam-macam lah. Macam-macam lah. Dah tak ada jalan, kita minta tolong kepada Allah. Dah tak ada duit, ya Allah, murahkanlah rezeki aku ni, ya Allah, murahkanlah rezeki aku ni, ya Allah, murahkan rezeki aku ni, ya Allah. Jadi setiap yang kita minta tu, sampailah akhirnya, kalau boleh, mestilah kita kena datangkan juga dengan S yang besar ni tadi. S yang sebelum besar ni, kita sebut apa? A, I, S ni tadi. A ni Allah, I ni ibadah, S ni sirat cara hidup kita. Permohonan ni jangan lupa kita mesti kaitkan dengan S, sirat ni tadi. S ni apa? Ini bongkah besar tu, big picture yang saya sebut sebelum ini. Allah, ibadah dan juga sirat. Ya, teman-teman tengok yang rujuk sebelum ni. Masjid pun ada buat ya, Haji Zairi apa semua dalam, saya tengok kadang ada 20 minit, setengah jam apa punya siri-siri sebelum ini. Permohonan ini mesti relate, kaitkan dengan S, iaitu sirat ni tadi. Siratul lazi ni. Ayat mana-mana pun permohonan ni, apa maksud dia? Cara hidup kita ini, biarlah dia berkenan dengan Allah, sesuai, selari dengan tuntutan syarak. Ya Allah, kita ni ditimpa PKP 2 tahun, ada orang tak boleh nak meniaga, habis menjunam, rugi, bukan sikit punya rugi. Ya Allah, baru nak mula ni, ya Allah, pulihkan perniagaan aku, pulihkan. Semoga apa? Bila Allah bagi nikmat nanti, ya Allah, semoga aku dapat memberi yang terbaik untuk anak aku, untuk zuriat aku, untuk ahli keluarga aku, dapat aku bersama dengan mereka. Jadi cara hidup itu apa tuan-tuan? Cara yang hidup diredai Allah. Ya Allah, berilah jalan kepada aku untuk aku keluar daripada kesusahan ini. Permohonan kita tu kena kaitkan dengan sirat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Golongan-golongan yang Allah beri nikmat, yang golongan-golongan baik tuan-tuan, supaya kita kaitkan dengan sirat. Jalan kebaikan, ya Allah, Kau berilah aku jalan untuk aku keluar daripada masalah ini. Supaya apa? Supaya aku kembali dekat dengan kamu. Itu makna apa tuan-tuan? Dekat dengan kamu. Itu sirat. Sirat yang baik, yang Allah suka, bukan Allah murka. Alladzina an'amta alaihim, yang Allah suka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan golongan yang Allah murka dan Allah anggap golongan tu golongan yang sesat. Jadi tuan-tuan, dikaitkan dengan sirat pada permohonan kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bila kita kata puji, ya Allah, Tuhanku, Engkau ni, Engkau ni, Engkau ni, kemudian kita datangkan dengan permohonan kita. Jangan lupa